Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menerangkan akan kegunaan produk ini. Kegunaan produk mempunyai dua item yang utama, iaitu konsep BBM dan juga ciri-ciri BBM. Yang pertama, bahan bantu mengajar ataupun BBM yang dihasilkan berdasarkan konsep styling the recycle, di mana ia menggunakan bahan kita semula yang kemudiannya diolah menjadi sebuah BBM yang mempunyai gaya yang menarik. Konsep ini dicetuskan daripada sebuah papan pusing yang selalunya digunakan untuk meletakkan barangan di dapur. Dengan hanya memutarkan papan tersebut, barangan lain dapat dicapai tanpa mengubah posisi serta kedudukannya. Papan ini kemudiannya telah digitar semula menjadi BBM, di mana ia dapat memudahkan murid melihat keseluruhan kandungan tanpa perlu bergerak. Ciri-ciri BBM pula, terdapat beberapa ciri yang telah dihasilkan pada BBM ini. Pertama, BBM ini menggunakan styrofoam yang mempunyai sifat ringan. Hal ini agar dapat memudahkan para guru membawa dan menggunakannya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terutama sekali bagi guru yang bersaiz sederhana. Ia juga memudahkan guru untuk mengubah kedudukan bahan kerana styrofoam ini mudah tembus jika dicucuk. Seterusnya, kebanyakan bahan pengajaran seperti nota yang menggunakan kertas telah dilamina agar jangka hayat penggunaan BBM ini dapat dipanjangkan, memandangkan sifat kertas yang mudah koyak yang akan menghalang guru-guru lain untuk terus menggunakannya. Justeru, lamina ini telah digunakan ke atas kertas yang mengandungi nota tersebut, di mana sifatnya yang kalis air dapat memanjangkan jangka hayat BBM ini. Selain itu, BBM ini memiliki beberapa bahagian yang akan memudahkan murid untuk memahami topik dengan lebih mendalam. Akhir sekali, BBM ini juga mempunyai tayangan video yang telah diadaptasi menjadi kod imbasan QR. Para guru yang menggunakan BBM ini hanya perlu mengimbas kod QR tersebut untuk menunjukkan video berkaitan topik kepada muridnya di dalam kelas. Mata pelajaran dan topik berkaitan. Ghazwah di Jabal Uhud merupakan bahan bantu mengajar atau BBM bagi salah satu topik di dalam subjek Sirah tahun 5 yang merupakan subjek wajib kelas agama Fardu Ain atau Kafa. Bahan bantu mengajar ini dapat membantu murid membezakan antara perang Uhud dan perang-perang yang lain. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Muhammad Ashraf bin Zulkarnaini akan menerangkan objektif pembelajaran dan juga kesesuaian tahap kognitif murid. Yang pertama, murid dapat menyatakan kesan atau hikmah perang Uhud. Yang kedua, dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah, cepat serta menarik. Yang ketiga, dapat membantu murid mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancangkan. Yang keempat pula, dapat membantu murid memahami konsep pembelajaran melalui pengalaman panca indera. Terakhir sekali, iaitu yang kelima, murid dapat menyatakan 5 isi penting di dalam peristiwa perang Uhud. Bagi kesesuaian tahap kognitif murid, menurut Hayes dan Ellison 1998, gaya kognitif merujuk kepada cara seseorang memperoleh, memproses dan menilai
sesuatu maklumat yang diterima. Berdasarkan teori James Piaget pula mengenai 4 peringkat perkembangan, murid darjah 5 yang berumur 11 tahun secara tidak langsung akan berfikir secara operasi konkret, iaitu berfikir secara logik, memahami konsep yang konkret dan boleh membuat klasifikasi, memahami prinsip conservation serta memahami hubungan logik antara objek. Sebagai contoh, murid-murid dapat mengelompokkan beberapa jenis tumbuhan mengikut ciri-ciri yang sempadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Hamzah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana idea tercetus dalam mencipta bahan bantu mengajar ini. Idea ini dicetuskan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran bersama murid berkaitan topik Perang Uhud ini. Sewaktu sesi PDP tersebut, murid-murid sukar menggambarkan suasana sebenar berkaitan peristiwa sirah ini. Selain itu, kurangnya unsur yang menarik seperti corak dan warna di dalam buku teks turut menyumbang kepada kesukaran murid dalam memahami topik ini. Oleh itu, bahan bantu mengajar ini telah direka dengan menekankan unsur corak dan warna seperti gambar tokoh-tokoh Islam. Penulisan bagi jalan cerita pada setiap bahagian juga turut dicetak menggunakan kertas A4 yang terdiri daripada pelbagai warna bagi menarik minat dan perhatian murid. Menurut Howard Gardner, 1999, setiap insan mempunyai bukan satu tetapi 8 kecerdasan yang berbeza, iaitu kecerdasan logik matematik, verbal linguistik, musical, visual spatial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Teori ini dikenali sebagai multiple intelligence. Melalui bahan bantu mengajar ini, murid yang mempunyai ciri kecerdasan yang berbeza dapat merangsang beberapa jenis kecerdasan mereka sendiri dalam memahami topik pengajaran tersebut. Contohnya, bagi murid yang mempunyai jenis kecerdasan visual spatial, selalunya kurang menghayati isi kandungan topik melalui penerangan guru berdasarkan buku teks sahaja. Elemen grafik, penggunaan warna yang pelbagai dan tayangan video yang telah digunakan di dalam bahan bantu mengajar ini malah mampu merangsang murid tersebut dalam menghayati untuk memahami dengan lebih dalam topik yang mereka pelajari. Bahan bantu mengajar ini turut menekankan elemen kritis dan kreatif. Secara umumnya, bahan bantu mengajar ini telah dibahagikan kepada 4 bahagian penceritaan di mana setiap bahagian mewakili permulaan cerita, kemuncak cerita, peleraian dan pengakhiran cerita. Setiap bahagian pula mempunyai penulisan jalan cerita yang dicetak dan ditapal mengikut urutan. Selain itu, gambar Rasulullah dan para sahabat yang terlibat dalam perang Uhud ini turut dicetak dan dicocok pada styrofoam. Kesemua bahan bercetak tersebut dapat dicabut dan disusun semula mengikut kaedah pengajaran guru itu sendiri. Sebagai contoh, guru boleh mencabut penulisan jalan cerita yang telah ditampal untuk menguji murid-muridnya tentang urutan jalan cerita yang betul. Hal ini dapat menggalakkan murid untuk berfikiran kreatif dan kritis. Assalamualaikum semua. Saya, Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Sattar, akan menerangkan berkenaan bahan dan kos yang dilibatkan dalam pembinaan BBM ini dan juga kebergunaan dan penggunaan bahan. Dalam menghasilkan BBM, Ghazwah di Jabal Uhud ini, terdapat 9 bahan yang telah kami senaraikan. Yang pertama adalah dulang yang berharga RM11.90, kotak terpakai termasuk dalam bahan kita semula, jadi tidak mempunyai kos, styrofoam RM2.50, lidi RM2.40, kertas A4 RM2.40, percetakan RM6, laminate paper RM6.40, watercolor
RM2.40 dan juga gam tape RM2.40. Jadi jumlah yang telah kami gunakan adalah RM36.40 dalam menghasilkan BBM Ghazwah di Jabal Uhud ini. Bagi kebergunaan dan penggunaan bahan pula, tajuk BBM yang kami telah cipta ialah Ghazwah di Jabal Uhud. Kebergunaan dan penggunaan BBM ini mempunyai 4 bahagian yang menerangkan kronologi peperangan Uhud. Untuk bahagian 1, ia banyak menerangkan mengapa peperangan ini tercetus dan perkembangannya. Seterusnya, bahagian 2 menerangkan konflik yang dihadapi antara Islam seperti penyusunan askar kepada 3 bahagian dan peperangan tanding. Selain itu, bahagian 3 pula menerangkan klimaks kronologi, iaitu mengapa tentera Islam boleh kalah dan peristiwa Nabi Muhammad cedera dan bagaimana tentera Muslim pertahankan baginda daripada dibunuh. Akhir sekali, bahagian 4 menceritakan peleraian kronologi di mana tentera Islam berundur daripada peperangan dan peristiwa bagaimana orang Muslim diejek oleh golongan munafik di Madinah selepas kekalahan pertama orang Islam. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazza Azizi. Saya akan meneruskan penerangan berkenaan BBM ini berdasarkan PMI, iaitu plus minus interesting, dan akhir sekali berkaitan dengan kemampanan produk BBM kami. Okey, dari segi plus, BBM ini jelas mempunyai semua elemen BAK, iaitu visual, audio dan kinestetik yang dapat menarik perhatian murid dengan wujudnya gambar-gambar yang menarik. Murid juga dapat memberikan tumpuan terhadap peristiwa-peristiwa sirah yang diceritakan secara kronologi. Manakala dari segi minus pula, saiz produk ini agak besar. Oleh itu, ianya memerlukan ruang yang agak luas untuk dilakukan. BBM ini juga memerlukan penjagaan yang lebih rapi daripada pengguna kerana bahannya yang rapuh dan mudah rosak sekiranya digunakan secara kerap. Akhir sekali, dari segi interestingnya pula, corak dan warna-warna yang pelbagai di dalam produk serta gambaran 3 dimensi, iaitu lebih dikenali sebagai 3D, dapat menarik perhatian murid untuk memberikan tumpuan terhadap isi pembelajaran. Okey, seterusnya untuk kemampanan produk pula. Pertama sekali, BBM ini mengandungi banyak grafik seperti gambar Rasulullah dan para sahabat berdasarkan situasi dan alur cerita di setiap bahagian. Terdapat juga nota-nota yang menerangkan setiap gambar yang disediakan. Bukan itu sahaja, gambar tersebut telah dilaminate bagi memastikan BBM dapat bertahan lebih lama. Laminate juga dapat menghalang gambar dan nota tersebut daripada mudah koyak dan rosak. Selain itu, BBM ini juga menggunakan bahan pelekat yang kukuh dan tahan lama seperti pita pelekat 2 muka dan hot glue gun supaya segala bahan grafik yang digunakan tertampal dengan elok dan terletak dengan kukuh. Selain itu, BBM ini juga turut memiliki bahan yang updated yang sering digunakan pada masa kini, iaitu kod imbasan QR. Okay, dalam QR tersebut ada mengandungi video penerangan berkaitan topik iaitu Perang Uhud. Para guru hanya perlu mengimbas kod imbasan QR itu menggunakan apa-apa jenis alat peranti mereka, dan video tersebut sudah boleh ditonton oleh murid di dalam kelas. Malah, BBM ini juga boleh digunakan sebagai PBL, iaitu Project Based Learning atau pembelajaran berdasarkan projek yang mampu memupuk kemahiran kreatif dalam diri murid. Murid juga boleh membentuk satu kumpulan dan membina sendiri produk ini, seterusnya mempersembahkan topik yang telah mereka pilih. Murid juga boleh menggunakan BBM ini dalam mempelajari tajuk pembelajaran yang lain di samping mengasah kemahiran mencipta BBM dengan menggunakan peralatan yang ada. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
محمد